Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam episod yang seterusnya. Pada pelajaran yang seterusnya, kita akan membicarakan rukun umrah yang ketiga. Rukun umrah yang ketiga adalah sa'i. Apa maksud sa'i ni? Pengertian bagi sa'i itu berjalan ulang alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Yang itulah sa'i. Pengertian sa'i. Bila kata syarat-syaratnya ni, macam tawaf juga, mestilah ada perkara-perkara yang diletakkan sebagai syarat. Jadi pada sa'i ni ada syarat sah sa'i, ada 6. Yang pertama, dilakukan selepas tawaf umrah. Sebab kita berbicara tentang pekerjaan umrah, jadi yang pertama dilakukan selepas tawaf umrah. Contoh saya bagi, kalau kata pipi nak buat umrah kan, kita dah niat, kita dah sampai bas dan naik hotel pun siapkan diri nak pergi buat tawaf. Takdir kata tempat tawaf ramai. Jadi tempat tawaf ramai kita tak boleh. Jadi kita pergi sa'i dulu, sa'i kosong. Dia tak boleh. Sebab syarat sah untuk sa'i ni, dia mesti dilakukan selepas tawaf umrah. Yang kedua, bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dia mula daripada Bukit Safa pi ke Bukit Marwah dikira sebagai satu. Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira sebagai dua. Bukan Bukit Safa, Marwah, Safa dikira sebagai satu. Dia Safa ke Marwah, dia akan dikira sebagai satu. Jadi 7 mesti habis di Bukit Marwah. Jadi kalau habis di Bukit Safa tu, mungkin ada salah kiraan, tambah je lah lagi satu bagi cukup, jadi 7 pi ke Bukit Marwah balik. Bukit Marwah dengan Bukit Safa ni dia ada tanda dah. Jangan risau. Yang ketiga, cukup 7 kali berulang alik dengan yakin. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira sekali, dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira sekali. Yang ni sambungan daripada tadi. Cukup 7 kali dengan yakin. Sama agak macam dengan tawaf. Buat sa'i, habis di Bukit Marwah, tapi duk fikir 5-6. Ambil yang 5 tu. Walaupun dia boleh dikira balik lah. Daripada Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5. Jadi mestilah bila kita ada di Bukit Marwah duk 5-6 tu, tahulah kita ada di pusingan yang kelima lah. Boleh kira balik macam dengan sa'i ni. Kalau macam tawaf, dia tak boleh nak kira balik, pasal dia daripada Hajarul Aswad, dia pusing sampai Hajarul Aswad balik, dia dikira satu. Dia satu tempat. Kalau macam Bukit Safa, Bukit Marwah ni kita boleh kira. Yang keempat, hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Marwah dan di kaki Bukit Safa pada setiap pusingan. Jadi hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Marwah. Ni zaman dululah setiap pusingan tu. Zaman lah ni pun dia ada antara Bukit Safa, Bukit Marwah, dia ada tengah tu, dia ada lorong untuk wheelchair. Lorong untuk wheelchair tu dia ada putih-putih. Jadi tak boleh lah sampai setengah patah balik ke Bukit Marwah, ke Bukit Safa. Daripada Bukit Safa sampai tengah Marwah, shortcut, mai patah balik ke Bukit Safa, tak boleh lah. Dia sampai ke penghujung kaki bukit tu. Dan juga tempat ni, kita masuk dalam bab kelima. Hendaklah sa'i di Batnul Wadi, yakni tempat yang termaklum. Jadi sa'i telah diletakkan tempat oleh mufti. Sama juga macam tawaf. Dilakukan dalam Masjidil Haram kan, tawaf kan. Jadi tempat tu
tempat yang orang duk tawaf tu semuanya adalah diiktiraf oleh mufti. Sama juga dengan sa'i. Tempat yang termaklum ni tempat yang telah diiktiraf. Memang ada tempat orang duk bersa'i. Jadi tak payahlah macam setengah sekarang ni ada ajaran yang kata tak boleh daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah tak boleh ikut jalan yang sedia ada. Sebab yang tu hanya tambahan, tapi ianya telah diiktiraf oleh mufti, maka perkara tu tak jadi masalah. Sebab syarat dia pun tempat yang termaklum. Bila dah maklum kalau tu tempat sa'i, dia jadi tempat sa'i lah. Dan yang keenam, mengekalkan niat sa'i. Yang terakhir lah tu, mengekalkan niat sa'i ni, jaga niat lah waktu duduk sa'i tu. Bukan niat nak cari kawan ke, nak minum ke apa ke. Jadi sa'i ni dia tak banyak sangat syarat sah dia tu. Syarat sah dia tu sama juga macam dengan tawaf. Tuan-tuan pegang betul-betul syarat sah. Yang ni syarat sah. Kalau tertinggal tertinggal, terbatal pusingan tersebut. Jadi kita akan masuk seterusnya di dalam bab amalan sunat sa'i. Yang pertama, amalan sunat sa'i dalam keadaan berwuduk. Yang ni amalan sunat. Tu saya kata tadi, perhati betul-betul syarat sah dengan amalan sunat. Macam dengan tawaf, kita kena ada suci daripada hadas, tu dalam syarat sah. Kalau macam dalam sa'i ni, yang tu tak ada dalam syarat sah. Dia ada dalam amalan sunat sa'i dalam keadaan berwuduk. Yang kedua, dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Bila dah selesai tawaf, kita pi di tempat sa'i lah. Terus lepas solat apa semua, pi di tempat sa'i. Yang ketiga, masuk ke tempat sa'i melalui pintu Safa, babu as-Safa. Yang keempat, menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki sahaja. Kan tadi syarat sah dia sampai kaki bukit, tapi bagi lelaki ni lajak naik ke atas sikit. Dia ada kawasan dia tu. Yang kelima, menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir dengan melafazkan takbir 3 kali, bertahlil dan berdoa semasa berada di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang ni amalan sunat. Yang keenam, muwalat. Yang ni berturut-turut. Muwalat ni bagi 7 pusingan selesai semualah. Yang ketujuh, melakukan ramal. Yang ni berlari-lari anak apabila sampai di kawasan yang bertanda hijau bagi lelaki sahaja. Yang ni amalan sunat. Bila kita tengok di atas tu dia ada lampu hijau tu, sunat. Bukannya lari ni lari sungguh-sungguh, lari-lari anak. Yang ke-8, beriktibar pada semua pusingan bagi lelaki. Buka bau ni. Yang ke-9, berjalan kaki. Yang ke-10, mengelak kesesakan di tempat sa'i. Jika berlaku kesesakan di tempat sa'i, elakkan daripada menyakiti orang lain. Jadi bila tempat sa'i tu, kalau kita tengok sekarang ni mudah. Kalau kita tengok tingkat bawah tu sesak sampai tak boleh nak pi dah tu, kita naiklah buat sa'i di tempat atas. Kerana itu juga adalah tempat yang termaklum. Tempat termaklum ni sahlah sa'i kita tu. Yang ke-11, berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. Perbanyakkan doa, zikir dan membaca Al-Quran. Jadi faham betul-betul lah syarat sah sa'i dan juga amalan sunat sa'i. Supaya tak memasukkan amalan sunat ni dia dalam syarat sah. Jangan duk pening. Satu-satu hafal dia punya dasar hukum, dia punya dasar dia tu, insya-Allah boleh faham. Dan di hujung ni saya akan sebut sikit tentang perhatian. Perhatian ni, yang pertama, kawasan tempat laluan untuk pengguna kerusi roda membuat pusingan di kaki Bukit Safa dan Bukit Marwah telah dikira sampai ke kaki bukit tersebut. Tidak semestinya memanjat ke kawasan tinggi. Tadi kita dah sebut dalam syarat sah sa'i, kita kena sampai ke kaki bukit. Kaki bukit ni, dia kalau sekarang tempat sa'i, dia ada tempat wheelchair pusing tau. Tempat wheelchair pusing tu, kita naik atas daripada wheelchair tu sikit, dah dikira sebagai kaki bukit. Kalau sebelum daripada tempat wheelchair pusing ni, dia ada satu lorong tau.
dia putus antara Safa dengan Marwah. Kalau masuk tahun tu tak dikira lagi sebagai satu kaki bukit. Kena bagi lepas daripada lorong wheelchair U-turn. Yang kedua, jemaah yang berhenti minum air zam-zam ketika sa'i disyorkan agar melangkah sedikit ke belakang dari tempat berhenti minum air zam-zam sebelum memulakan sambungan sa'i. Jadi bila kita dah buat sa'i tu, di tepi-tepi lorong wheelchair tu pihak Arab Saudi mereka ada sediakan air zam-zam. Jadi bila kita dah minum tu, pergi minum air zam-zam, undur balik sikit, jalan balik. Jadi samalah cara menyambung tawaf dengan cara menyambung sa'i ni. Cumanya perhatian apabila menjaga niat. Sebab jaga niat, ngekalkan niat sa'i itu di dalam syarat sah. Kalau niat nak pergi minum air zam-zam, daripada tempat niat nak minum air zam-zam tu kena mula. Undur balik sikit daripada tempat kita niat tu, baru sambung balik. Yang ketiga, berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil kesempatan mengunting rambut jemaah dan mengenakan bayaran yang mahal. Pada tempat sa'i itu, nanti dia akan ada tempat untuk bergunting, yang kita akan cerita lepas ni dalam bab bergunting. Tetapi cuma saya ingatkan awal, sebab dia di kawasan tu dia ada di tempat sa'i ni. Jadi kena beringat siap-siap. Jadi hati-hati dengan kumpulan ni. Yang keempat, tidak ada niat iktikaf solat tahiyat masjid di kawasan sa'i kerana bukan kawasan masjid. Wanita haid boleh berada di kawasan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi dimaklumkan bahawa tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah tu bukan masjid. Jadi perempuan haid boleh masuk kawasan tu. Yang kelima, yang ni yang paling penting ni, tidak ada ibadat sa'i sunat. Yang ada sa'i penat. Kalau buat juga jadi penat lah. Dia tak ada macam dengan tawaf. Yang tu lah. Cumanya sa'i boleh buat lepas tawaf. Sebab syarat sah dia dilakukan tawaf selepas tawaf. Boleh buat sa'i. Jadi dia tak ada sa'i sunat lah. Seterusnya insya-Allah kita akan cakap lepas ni di dalam bab yang bercukur atau bergunting dan juga tertib. Kita jumpa pada episod yang seterusnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah bertemu kembali. Assalamualaikum.